ett barn. Vet inte du om Muhammad? Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulallah. Oh, Taiba, your breeze is so blessed. Indeed, it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Oh, Taiba, your breeze is so blessed. Indeed, it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved. Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulallah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي. ماذا يعاب ماذا يعاب برعى العلا كما قالي. يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي. ماذا يعاب
need to remove that. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad.
Alright, apapun dalam kehidupan kita, kita sentiasa ceria, babe. Ceria. Sentiasa ceria, sentiasa gembira, sentiasa bersyukur, sentiasa dalam keadaan yang tenang dan bahagia. Alright, dalam kehidupan ni perkataan bahagia itulah yang sebenarnya orang cari. Kalau kita tengok apa pun orang buat, orang nak cari kebahagiaan. Tetapi mereka nampaknya ramai yang tak nampak bahagia tu dah ada pun dalam diri kita. Cuma kita tak mencari kat dalam, kita mencari kat luar. Kita mencari di luar, barulah orang tu seolah-olah dia nampak bahagia. Tapi bila kita cari kat luar, dia akan hilang, babe. Sekejap je kebahagiaan tu kita akan hilang. Tapi kalau kita mula mencari kebahagiaan dalam diri kita, pastinya kebahagiaan itu akan kekal dan dia memang something yang you boleh create, you boleh jumpa setiap masa, right? Itulah yang sebenarnya rezeki yang sebenar-benarnya Allah bagi pada orang-orang yang terpilih untuk sentiasa bahagia dalam kehidupan mereka. Walaupun pada luaran nampak macam teruk sangat, nampak macam pelbagai isu, tapi dalam jiwa-jiwa mereka Allah berikan kebahagiaan. Jadi, marilah kita mencari kebahagiaan di dalam diri kita dengan membersihkan segala-gala yang kotor di dalam. Yang terutama kita kena bersihkan yang selalu sentiasa boleh berbolak-balik, sentiasa boleh kotor dan sebagainya adalah hati kita. Jadi kita mula dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim. Satu istighfar yang sangat diperlukan setiap pagi. Kita bangun pagi je, kita mulakan dengan beristighfar. Kalau belum lagi, tak apa, kita buat lagi. Apa kata kita buat lagi dengan Abang Abu. Cara istighfar ni dia lain sikit lah. Mungkin orang cakap ala Abang Abu ni kan. Tapi sebenarnya cara istighfar Abang Abu adalah dengan cara macam ni. Kita tengok live kan. Tengah tengok live Abang Abu, saya pun nak tengok juga. Mana live aku sendiri aku tak tengok ni. Okey. So aku tekan kat situ dan akhirnya aku akan pergi dekat situ dan saya mula share. Saya mula share kepada kenalan saya, rakan-rakan saya kan. Saya mula share dekat situ dan inilah yang sebenarnya kita buat dengan Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Alright, dan juga kita boleh juga share kepada grup kita, WhatsApp grup kita kan. Anak-anak adik-adik kita. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa lihinnal jannata darus salam. Alright, kita teruskan dengan astaghfirullahalazim. Kalau dapat 10 pun jadilah kan. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Alright. Alhamdulillah. Okay. Alright, dan apa kata kita juga bagi love. Bagi love. Kenapa macam slow sangat aku punya ada something. Alright, boleh. So aku nak just check saja aku punya movement nampaknya macam slow sangat. Apa dah jadi dekat saya punya live dekat pause due full of connection. Nampaknya connection makin lama makin teruk. Aku rasa okey Alright. So pertama sekali saya nak berikan tepukan kepada anda yang sudah pun datang awal-awal pagi ini.
Kepada anda kita nak bagi tepukan. Mana dia tepuk? Mana semua yang nak pergi tepuk ni? Jangan keluar pergi breakfast. Alright. Jadi apa khabar semua, dan nampaknya saya terpaksa pasang benda ni dulu. Tak maaf Inilah kita tengah norma baru, tengah belajar-belajar juga. So saya harap anda janganlah rasa macam bosan sangat dengan Abang Abu ni. Kan kita baru nak belajar lah babe. Kan kita ni baru belajar kan. Jadi kalau ada saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Dia macam itulah kan. Okey, nampaknya macam tak clear sangat hari ni. Mungkin I don't know, maybe, tapi nampaknya kat luar okey. Memang redup sangat. Abang Abu tadi dah pagi ni saya turun pagi awal sikit untuk nak breakfast. Tosai. Kita makan tosai best. Kita makan tosai rava tosai. Dia makan dengan yang chutney tu warna putih tu, ya Allah. What's happening with I think I really don't know what's happening with this IG punya benda kat sini. Saya tak faham sangat. Alright. So minta maaf lah kalau ada masalah dekat IG. Dia cakap poor connection, but I don't know what's the connection all about. Dekat sini alhamdulillah. Alright. So okay, norma apa pula? Oh, norma baru. Dia bukan norma mana Syekh, Syamil, dia norma baru. The new norm. Sangkut nampak kat situ ada sangkut-sangkut. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan. Mungkin segala yang berlaku ni pastinya ada kebaikan. Right, jadi kita senyum-senyum, apa pun berlaku kita senyum, right? Kita senyum, kita ceria, kita gembira, kita terus berdoa dan bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Dan hari ini kita ada nombor yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Saya bagi 7 So saya nak bagi nombor 7 kemudian, alright, dalam lesen untuk kaya. Bagi yang mungkin terlepas, awak mungkin tak faham apa Abang Abu cakap ni. Kalau faham benda ni, inilah rahsia dia. Ramai orang tak faham rahsia, sebab tu Allah tak bagi rahsia pada semua orang. Allah bagi rahsia pada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mungkin Allah rasa, kita bagi rahsia dekat dia kan. Jadi orang tu lah yang akan dapat rahsia-rahsia ni, dan mereka bila pakai rahsia ni tak perlu nak berlomba-lomba, tak perlu nak berkejar-kejar, tak perlu nak macam terlampau hadap dengan banyak benda dalam dunia ni, tapi mereka relax saja. Tak perlu nak menipu orang, tak perlu nak menjatuhkan orang, tak perlu babe. So nak kaya ni sebenarnya tak perlu benda-benda macam tu semua. Right? Nak kaya ni sebab dunia ni ataupun alam ni dicipta untuk bukan bermusuhan babe. Dunia ataupun alam ni dicipta untuk saling membantu, saling support antara satu sama lain, kerana semua kita ni akan mempunyai satu benda yang nama dia harmoni. So bila kita boleh capai harmoni, itulah kita jadi kuat, kita jadi sangat luar biasa. Alright? Kalau kita tengok segala alam yang Allah ciptakan, kita tengok pernah tak masuk hutan? Pernah masuk hutan ke, ataupun mungkin bukanlah hutan besar, just hutan biasa je. Ataupun pergi jogging kat Singapura, dan pergi jogging dekat Taman Botanic Garden lah, apa benda alam ni semua kan. Pernah tak pergi? So kat situ pernah tak duduk perhatikan alam ni tau, perhatikan pokok-pokok, perhatikan daun-daun tu kan. Bila kita perhatikan, kita boleh belajar sesuatu tau. Apa yang saya tertarik bila aku masuk hutan ni kan, macam saja dululah masa aku macam lari rumah lah, tak adalah lari rumah. Tapi macam aku cabut sekolah, sekarang tak apa, cikgu dengar tak apa, tapi budak-budak jangan kasih dengar. Kan? So masa tu aku masuk hutan, kan kadang-kadang kita berjalan, kita tengok kat hutan tu, kita tengok pokok-pokok kan. Dia ada macam-macam jenis pokok tau. Dia ada macam-macam jenis pokok. Dan lepas tu kalau tengok, betul-betul ada pokok ni kan. Dia pokok tu, dia boleh macam pusing tau. Contohnya pokok ni dia naik ke sini, dia ni ke sini kan. Dia boleh macam dia boleh bagi dia jalan tau. Macam dia bagi dia jalan, dia hidup dalam harmoni lah babe. Aku tertarik dengan benda tu. Aku tengok macam mana pokok-pokok ni dia boleh bertimbang rasa satu sama lain. Mereka saling bantu-membantu, mereka give and take. Semua saya belajar kat situ. So bila buat benda tu, masing-masing dia dengan kekuatan masing-masing mereka berjaya dalam keadaan masing-masing. Jadi benda tu macam bagi saya satu impact tau dalam hidup saya.
sebenarnya kita tak perlu nak macam berlomba-lomba, kita tak perlu nak macam menikam orang, tak perlu macam nak rasa macam apa ni, aku ni ketinggalan jauh dan sebagainya. Tak perlulah kita nak macam terikut-ikut sana sini semua semata-mata nak konon-konon nak berjaya dan sebagainya kan. Tapi apa kau tak faham Little Hands Big Dream, tak faham Aku tengah cerita, sebab tu kau kena dengar daripada awal. Kan, dia sangkut, dia tak dengar, dia sangkut, dia cakap macam apa abang Abu berbual ni kan. Saya berbual mengenai satu keadaan di mana harmoni. Saya cerita ramai kita ni mencari kebahagiaan. Apa yang kalau kita tengok balik setiap orang dia mencari satu benda tau. Dia orang, kenapa dia nak harta banyak tu? Kenapa dia nak kaya? Kenapa dia nak jutawan? Kenapa dia nak itu? Sebab dia nak satu benda yang nama dia kebahagiaan tu. Tapi malangnya ramai orang ni dia cuba mencari benda tu di luar. Dia rasa dengan ada duit 1 juta dia bahagia. Dia rasa dengan ada kereta mewah, rumah mewah dia bahagia. Tapi mereka ni salah. Salah. Itu yang saya cakap. Tak perlulah kita mencari kebahagiaan sampai kita rasa stres. Sebab kebahagiaan tu tak perlu dicari kat luar, dia ada kat dalam. So itu yang saya cuba maksudkan. Jadi cari kat dalam kebahagiaan tu akan kita jumpa, dan bila kita jumpa kebahagiaan yang sebenar daripada dalam, maka awak akan faham dunia dan dunia akan jadi mudah untuk awak. Dunia akan mula macam jadi okay, interesting. Dia tak ada benda yang macam susah, sebab dalam fikiran kita benda tu jadi mudah. Kebahagiaan dah ada. Apa yang kita nak cari? Kebahagiaan. Tapi kebahagiaan bila dah ada, awak tak perlu nak cari. Malahan dunia tu akan datang sebab dia nampak kebahagiaan kat awak. Awak tak faham, tak apa, sebab ini hanya untuk orang-orang yang boleh faham tahap-tahap macam ni. Tapi saya nak awak terus tekan love. Tak faham pun tak apa, kau tekan love sebab depan ni adalah benda-benda yang kau faham. Alright? Dan saya nak just samakan kehidupan kita dengan kita belajar daripada alam tau. Kita pergi masuk hutan, kita tengok kat hutan tu, kita belajar. Kita nampak something yang very very macam sangat best. Sebab apa, bila kita tengok dekat hutan tu, dia ada macam-macam pokok. Ada pokok yang dia tumbuh dekat dia salut balik pokok lain tau. Dia bukan dia tumbuh macam tu, tapi dia salut. Ada pokok pula dia boleh macam pusing ke sini kan. Dia boleh pusing ke pagar tu, ada dia boleh macam pusing macam ni lah babe. Satu pokok tu dia terak kan. Satu lagi aku tengok dia dah pergi sini, dia pusing lah babe. Memang saya cakap ya Allah, luar biasa. Luar biasa, mereka tak sikit pun bergaduh. Tak sikit pun bergaduh, tak sikit pun apa. Masing-masing mereka give and take. Mereka bekerjasama, berharmoni, bantu-membantu. Alright, ada pula yang pokok ni dia duduk atas daun ni, dia pergi-pergi dia duduk atas pokok lagi satu. Aku tengok ni macam wow, this is real man. This is what the nature try to teach us. Kan? Alam ni dia memberi kita ilmu untuk kita belajar. Kadang-kadang kita bila melihat dan berfikir, sebab tu Allah cakap fikir. Kita ni mana duk fikir? Kita ni nak buat duit je. Kan, sikit-sikit nak buat duit. Sikit-sikit bukan salah, tapi kita buat duit dengan cara yang macam susah lah babe. Stres. Right, orang ramai stres dengan terkejar-kejar pagi-pagi. Kau duduk sana melabur, konon-konon nak buat duit dengan banyak dekat situ, stres. Duit belum ada apa-apa simpanan, tapi nak sebab you against the nature lah babe. Against the nature. That's why people are struggling, right? Sebab tu Abang Abu bagi lesen untuk kaya. Kita kan mekanik nak bagi repair kereta, tapi bila kita dah repair kau tak ada lesen pun tak guna babe. Right, aku dah repair kereta, lesen tak ada. Kau jalan dah kena dah. Alright, tekan love brothers and sisters. Tekan love banyak-banyak. Aku nampak love dah stop. Hello, come on. Ayu Asi, Assalamualaikum. Dia cakap Waalaikumsalam. Mamari dia cakap amin. Beristighfar sambil share like. I give you my love many. Alright, okay. Siapa tu Norma? Bukan Norma baru. Alright. Kita ada Zan Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Kedah sekarang Zan? Boleh cerita sikit? Boleh kasih some benda apa yang sebenarnya sedang berlaku di Selangor? Nampaknya memang begitu tinggi sangat COVID kita, jadi Abang Abu pun lepak kat sini saja. Tapi ada juga banyak ramai kita nak jumpa untuk meeting saja. Right, banyak meeting yang sedang berlaku tanpa kita sedari nampaknya. Walaupun pada awalnya saya ingat apalah PKP ni apa aku nak buat kan, tapi macam masa tu macam terisi dengan sepenuhnya, sebab memang banyak aktiviti-aktiviti yang sedang berlangsung, insya-Allah. Dan Abang Abu juga ada benda ni dan saya nak awak semua yang belum lagi join ke apa, tolonglah join benda ni. Alright, ini program yang Abang Abu buat
pada 20 dan 19 dan 20 Disember RM20 sahaja untuk anda, RM20 sahaja belajar goal getting, macam mana nak menetapkan matlamat-matlamat, alright, dalam tahun 2021 ni, dapatkan formula, teknik, tools dalam event ni. Alright, kita tak janji bulan dan bintang, tapi awak akan balik dengan wow, bulan dan bintang aku dapat, babe. Alright, kita ada ramai pakar-pakar dan juga orang-orang yang saya respect dan saya hormati. Malahan guru saya pun ada kat sini, insya-Allah. Dan kita juga ada sesi 2 hari, sesi kedua kita bawa juga orang-orang Singapura. Kita nak tengok juga sebab kita nak hidup dalam harmoni. Kita ada Indonesian speakers akan diinterview usahawan dia. Dan saya juga di akhir 2 hari tu saya bagi the best, the goal getting power workshop. Alright, tak pernah akan awak dapat benda ni di mana-mana seminar. Dalam seminar goal setting dia takkan ajar apa-apa mengenai plan. Saya ajar the real goal getting power workshop. Alright. So ini memang saya nak bagi sebagai satu hadiah kepada semua orang sebab saya punya harapan adalah 2021 ni biarlah ramai orang ni berjaya mencapai matlamat. Jadi bagi anda, alright, yang perlu ataupun yang ingin bersama untuk belajar benda ni RM20 saja, sebahkan benda ni pada kawan-kawan, member-member biar kita penuhkan dewan tu. Alright, kita target dalam 1,000 orang insya-Allah. Kita ada Ustaz Isa Deraman, ustaz yang paling saya sayang, saya belajar banyak daripada ustaz. Sejak mula saya masuk kuliah ustaz, saya mula dapat banyak ilmu yang luar biasa dan menjadikan diri saya ni macam ceria, gembira, just happy saja, right? So saya bawakan ustaz saya sendiri untuk berkongsi dan saya pasti anda akan teruja, anda akan rasa sangat semangat walaupun ustaz saya ni dia serius tapi ilmu yang disampaikan tu wow. Alright, lepas tu kita ada juga Dr. Aziz Rahman yang akan bersama dengan kita dalam membentuk goal getting untuk kesihatan kita dari segi jasmani dan rohani. Apa yang perlu kita persiapkan diri kita untuk 2021 kerana pelbagai benda yang sedang dispekulasikan. Jadi apakah dari bentuk kesihatan kita, right? Itu akan dibentangkan, akan dikongsi oleh Dr. Aziz Rahman, tak lain dan tak bukan adik saya sendiri, right? Saya nak dia just share sebab dia ni ada banyak betul, babe. Banyak betul, right? Sangat banyak betul yang saya nak. Bukan Fatin je Zan Kedang, kau pun join sekali. Kau jangan nak jauh orang lain, kau tak join. Alright, lepas tu kita ada Ustaz Hafiz. Kita nak cerita 2021 dengan Quran. Maksudnya kita nak jadikan Quran tu sebagai kita punya blueprint 2021. Siapa yang ikut Abang Bu, insyaAllah awak tahu kita akan lebih bawa berkonsepkan Ustaz Hafiz akan cerita benda tu. Dan kita ada juga nak tahu pelaburan saham macam mana tahun 2021. Apakah persiapan, persediaan dan bagaimana Haji Asri sendiri dia buat persiapan dia. Kita nak dengar macam mana dia buat goal setting untuk tahun depan. Dan kita ada Ann Edris, Mum Bakery. Salah seorang sahabat saya juga yang sangat luar biasa. Yang juga sudah membuat perancangan untuk 2021 ni. Apa yang dia buat dalam bisnes dia untuk dia terus berkembang walaupun orang bagi macam-macam alasan. Apa yang dia buat? Apa yang boleh jadikan dia ni macam terus berkembang? Orang semua menguncup dia terus berkembang. Apa rahsia dia? Kita nak dengar juga. Dan of course hartanah, sesuatu yang sangat-sangat akan menarik sekali. 2021 akan menjadi satu benda yang sangat menarik dan kita nak dengar sendiri daripada Ali Majlis, Datuk Ali Majlis yang sebenarnya adalah seorang hartawan yang telah pun membuktikan dalam usia muda mampu memiliki banyak hartanah. Jadi apa plan dia? Alright, dan juga kita ada forum di Singapura bersama dengan Muslim Coaches Association yang akan juga bersama dengan kita. Selepas itu kita ada interview dengan usahawan Indonesia dan Abang Abu sendiri akan berikan 2 jam lebih Abang Abu punya sesi itu untuk goal getting. It's going to go deep dan kita akan terus keluar dengan macam kau dah ada something. Jadi itu yang Abang Abu dah sediakan. Bagi anda yang berminat boleh actually layari saya punya Facebook, saya punya page dan just type dekat Facebook Goal Getting Seminar 2021. InsyaAllah awak akan boleh terus daftar dan kita akan berjumpa pada 19 dan 20 hari bulan Disember. Kita ada lebih kurang dalam 3-4 minggu. Jadi bawa member-member adik-adik dan kalau anda ada group, alright, berbincang dengan Abang Abu untuk dapatkan special discount untuk anda yang mungkin ada 20 orang, 50 orang, 100 orang nak join serentak. Mungkin awak ada MLM ataupun insurans yang
group awak, boleh datang sama-sama untuk belajar, insyaAllah. Alright? Okay. Dan apa yang Abang Abu nak bagi sekarang adalah benda yang saya rasa saya dah sampai masa kalau tak ada soalan. Ada tak soalan-soalan yang mungkin awak nak tanya kepada Abang Abu? Nampaknya saya punya masalah dengan so dia dah ended lah. Saya tak tahu apa masalah dekat IG tadi. Alright. Halo, kita tak buat dekat ni lah Zan Kedah, kita buat online, Zoom online. Kau tak payah nak datang mana-mana, Zoom online, RM20 Zoom. Just klik dan duduk depan macam ni, dengar daripada orang semua. Tak payah nak datang-datang, fikir-fikir, rokok blok semua, tak ada masalah roadblock ni semua. Alright, kita buat atas talian, apa lagi yang nak roadblock ni, Zan? Okay. Alright, so sekarang kita nak bukakan kepada anda, ada tak soalan yang nak tanya sebelum kita nak share pada hari ini punya benda yang saya dah pagi tadi dalam grup Abang Abu dah bagi tahu hari ini satu benda yang saya rasa perlu saya sampaikan dan dia juga terletak dalam lesen untuk kaya. Lesen untuk kaya ni apa tau? Kau tak bayar nak macam dia macam mana tau? Dia macam mana aku nak cakap? Orang ni kadang-kadang dia macam terlampau stres nak kaya sampai dia buat entah apa benda, dia kerja itu dia buat itu dia buat, dia tak fikir benda-benda yang sepatutnya dia fikir. Ramai orang tertipu dengan pekejaran tu. Dia kejar, dia tertipu. So dalam kejar ni kita lupa banyak benda yang sebenarnya dia rahsia-rahsia untuk kita menarik rezeki Allah ni dengan cepat. Sebab dalam kita berkejaran ni kita lupa jiran kita dah makan ke belum. Pernah tanya? Ada kawan-kawan kita dah makan ke belum? Ada duit tak? Pernah tanya? Tak ada. Kita tak ada. Kita duduk sibuk dengan aku punya masalah, aku punya benda, aku punya. Jadi bila aku, maka memang kau kena kejar terus. Tapi cara yang mudah adalah kita tengok. Kan kita tengok orang, aku at least ada makan. Dia ni tak ada makan lah, babe. Kau nak makan tak aku belanja? So benda ni sebenarnya adalah rahsia untuk menarik. Kita tak perlu kejar, babe. Tak perlulah hari-hari duduk tengok itu saham turun naik apa tu semua. Tak payah. Kau beli satu, kau akan dapat untung. Itu cara yang mudah, cara yang simple. Bukan saya cakap awak tak perlu nak belajar benda-benda. Tak perlu belajar dengan cara yang sangat macam stres, babe. Stres. You belajar dengan cara stres memang susah nak dapat. Sebab tu you kena buat benda-benda yang perlu. Asas ni untuk kita dapat benda tu dengan mudah. Benda ni orang tak faham. Inilah saya cakap benda ni hanya untuk orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang macam kau yang datang duduk ni, insya-Allah kau kalau faham apa aku cakap, I tell you you'll be different, babe. Tapi masalahnya kadang-kadang aku cakap pun kau tak faham. Bila tak faham, kena tanya. Bila aku suruh tanya, kau tak nak tanya. Bila kau tak tanya, aku lagi faham. So, saya harap kita belum masuk lagi talk hari ni. Tapi apa yang saya nak sampaikan tu, kita bertenang, right? Kita cari kebahagiaan tu first kali bermula dengan ketenangan. Right? Kalau kita tak tenang, susah kita nak cari. Right? Sebab tu tenang dulu, babe. Ini memang stres. Kadang-kadang tengok orang pun, kenapa lah orang ni macam ni kan. So, tak apa-apa pun kita nak just bagi tahu anda, relax saja, right? Relax saja. Okay, ada tak soalan sebelum abang pun nak masuk ke bab yang ketiga, yang ini yang nombor 7 daripada 7 benda ni, kita dah bagi 6. Saya ulang balik kejap lagi. Bagi yang mungkin kalau dah banyak tanya, kena marah, takutlah. Bila masa aku marah, kau ni jangan menuduh tau. Tak baik menuduh lah, Hadijah. Kau ni macam alih-alih, kalau dah banyak tanya, kena marah. Bila masa aku marah? Aku marah bila kau tak tanya, kau faham tak? Orang yang banyak tanya ni aku suka. Malah aku bagi hadiah dia. Lepas program aku WhatsApp dia. Aku komen kat dia. Kau ambil hadiah ni best lah. Kau ni banyak tanya soalan. Aku bagi hadiah e-book lah. Aku bagi macam-macam. Makna dia aku marah. Aku marah bila kau macam kau ni diam je. Tak ada tanya soalan apa tu semua. Itu yang aku marah. Selalu orang sebut nak kaya kena kerja keras. Keluar rumah 7 pagi sampai 12 malam. Family, jiran dan kawan-kawan tak payah nak kisah. Wah, dunia gila betul. Bagi salam pun tak. Itu orang gila, babe. Itu bukan orang gila. Itu orang tak siuman. Orang gila ni lain dan orang tak siuman lain. Kita ni orang gila. Orang gila ni dia buat benda-benda yang memang betul. Kita boleh keluar awal, kita bekerja malam tu semua okey. Tapi tak sampai nak melupakan family, nak melupakan jiran, tak payah nak kisah. Itu dah salah lah, babe.
Right, itu adalah something yang salah. Jadi kalau kau nak ikut ajaran tu, kau pergilah. Aku tak nak ajar benda tu. Aku nak ajar kau benda yang jaga keluarga dulu. Jaga mak adik-beradik kita, anak beranak kita, mak ayah kita. Jaga, lepas tu jiran-jiran kita tu kena kena like kita kena beri perhatian pada jiran, jiran tetangga. Kadang-kadang ramai kita tak beri perhatian pada jiran tetangga tu. So jiran ni adalah orang yang perlu kita berikan tetangga. Alright, berikan perhatian. Alhamdulillah baru masuk lagi satu program. Kan, nampak kita bagi orang, Allah bagi. Senang sangat. Sebab tu jangan macam, so ingat untuk kita, macam semalam kan kita cakap, beri lebih daripada apa kita terima. Ini antara benda yang saya sangat yakin tau. So kita beri lebih daripada yang kita terima, kita akan dapat lebih yang daripada kita terima. Kau faham tak aku cakap? Kan kita memberi lebih daripada yang kita terima, dan kita terima lebih daripada apa yang kita memberi. Dia macam pening. Kau tak faham aku ulang balik. Kau belajar dengan babu ni, kau boleh gila lah. Tapi gila yang baik lah, insyaAllah. Dia macam ni, kita semalam kan, dia punya topik adalah memberi lebih daripada apa yang kita menerima. Betul? Maksudnya bila kita bagi something, kita bagi value yang lebih daripada kita terima. Maksudnya kalau saya lah, let's say saya buat satu kursus, saya pun charge lah 5,000. Tapi saya punya beri value tu dia mungkin 10,000. Saya beri 10,000 punya value. Saya dapat 5,000 tapi saya beri 10,000 punya value, sebab tu saya dapat lebih daripada apa yang saya bagi. Walaupun saya dapat 5,000 tapi dia lebih daripada apa yang bagi, babe. Itu yang buat orang pening. Jadi awak tak perlu nak pening benda ni, tapi ikut saja. Sebab ini adalah benda-benda yang satu kali kita bagi, 7 kali Allah ganti. Tak payah kita buat untuk nak bagi, nak ni. Tapi betul benda tu bila kita bagi satu, Allah ganti dengan bukan 7 lah, 70 kali, 700 kali, 7,000 kali, 7 juta kali. Itu Allah punya urusan. Tapi apa yang saya nak bagi tahu anda, kita bila beri, kita dapat satu, kita cuba, contohnya kita kerja, dapat gaji. Jangan hanya kita kerja sebab seolah-olah, 8 jam ni aku kerja ni tak boleh, ni bukan gaji. Ini bukan aku dibayar untuk ni. Jangan macam tu. Bila benda tu something yang kita boleh buat, kita buat. Alright? Kita buat benda tu, babe. So ini benda yang mudah sangat. Tak perlu nak susah-susah. Jadi saya nak ulang balik tau. Kalau hari ini awak dapat benda ni yang ketujuh ni, lepas saya ulang balik, saya macam nak buat rumusan. Jadi apa kata korang pergilah cari member ke. Alright, saya nak korang tekan love. Alright, dan tekan share. Dan saya nak sampai mungkin sekarang berapa ni? Kita ada hanya berapa orang je ni? Kita ada 9,000 orang. Cuba naikkan sampai 10,000, 15,000, 20,000. Alright? Boleh tak? Saya nak just like saya nak pergi sana sekejap, tapi saya nak tinggalkan awak dengan kawan saya ni. Assalamualaikum kepada adik-beradik Abang Abu. Sekarang saya berada dekat dengan Kutub Utara. Di sini amat sejuk. Suhu darjah minus 40 degree. Abang Abu pun berada bersama dengan saya. Di manakah Abang Abu berada? Abang Abu? Tidak, Abang Abu berada bersama di dalam hatiku ini. Semoga saya berdoa kepada anda semua, adik-beradik Abang Abu, sentiasa sukses. All the best, best. Abang Abu! Tu brother kita, dia brother Singapore Blade Runner. Dia buat tu dekat Kutub Utara, dia naik sana, dia buat benda tu. Okay. Alright. Jadi ada tak soalan? Saya pergi tadi, saya nak minum air, saya pergi ambil air sekejap. Alright, dan saya nak awak tanya soalan. Alright. Terbaik Abang Abu belanja senyum yang mahal sekali. Alright, senyum yang mahal. Macam mana tu yang senyum? Senyum ni murah lah. Kalau mahal tu dia tak senyum. Sebab tu senyum dia mahal. Alright, tapi sebenarnya makin kita senyum, makin mahal senyuman kita. Alright, makin cantik kita jadi. Macam aku lah. Kau tengok aku macam handsome, macam Shah Rukh Khan tau. Kan? Betul tak? Tak betul lah. Aku peduli apa engkau betul ke tak betul. Yang penting aku nampak macam, mata aku nampak aku macam Shah Rukh Khan.
Dulu aku terperanjat jumpa Syahrukh Khan dekat dalam toilet Changi Airport. Aku terperanjat. Aku masuk-masuk, aku dah mulai kecil semua. Aku keluar tampak Syahrukh Khan. Tak terperanjat engkau. Aku terperanjat dengan Syahrukh Khan. Sekali Syahrukh Khan tu depan cermin lah. Cermin dia ada cermin. Aku keluar je nampak Syahrukh Khan. Sekali tengok betul-betul, akulah. Macam tu lah. Alright. Okay, mungkin kita nak share lah. Alright. Share lesen. Alright. Ini adalah lesen. Saya nak buat rumusan. Dan awak boleh actually snap benda ni. Ataupun awak record benda ni. Awak sebarkan pada member-member yang mungkin dia rasa macam dia lost, dia tak tahu, dia pening, dia don't know. Tapi saya kurang puas hati dengan hari ini sebab adik-beradik aku dia tak tekan love ke banyak-banyak. Kenapa makin lama makin macam korang macam rasa macam menyampah dengan aku? Cuba tekan love. Aku nak 1000 love baru aku nak share. Kalau tak ada 1000 love aku tak nak share lah. Tak apalah kalau lepas ni tak nak jumpa aku pun tak apa. Tapi aku tak nak share. Sebab aku nak 1000 love. Aku bukan minta engkau apa-apa. Aku nak engkau tekan banyak-banyak. Sambil tu tanya soalan. Alright, sambil kau tekan ada tak yang lain nak tanya soalan? Nampak? Bila aku cakap baru dia kan? Dah naik cepat. Macam semalam kan sampai 3-4 ribu saya dapat love tu. Sekarang kita ada 12,000 penonton. Kita nak 13,000. Kita nak naik sampai 20,000. 20,000 penonton. Orang semua macam 100,000, 200,000. Aku ni macam 20,000, 30,000 je. Alright, ada yang sampai 1,000, 2,000 kan. Saya aku dah 13,000, tak ada hal lah. Alright, okay now. Ada tak soalan? Kerja lah Kerja jangan bagi alasan. Kerja, tekan je. Oh, sorry. Orang kau sambil kerja, okay. Buat kerja kau. Okay, Adijah, buat kerja kau, Adijah. Alright, Syamir, betul. Apa yang betul, Syamir? Alele kau datang, alele betul. Apa yang betul? Cepat cakap. Cuba bagi tahu sikit cakap lepas tu betul. Sebab mungkin kita lag tau 5 minit, 50 saat 30 saat lag. Jadi aku dah cakap banyak baru korang reply. Jadi aku rasa macam lambat benda tu sampai. Tapi saya nak awak terus tekan love banyak-banyak. 356, 369, 376. Naik 400, nak naik 400. Yes, macam tu lah brothers and sisters. Barulah semangat sikit. Nampak macam pulse ni. Itu macam lah, ni macam percaya sama lu, babe. Percaya sama lu, right? SRK macam oh, SRK macam aku Okay, terima kasih lah. Aku suka lah kau cakap macam tu. Nanti aku belanja kau apa-apalah. Tunggulah aku datang Singapura baru boleh beli belanja. Sekarang aku kat Malaysia, aku dekat Kuala Lumpur. Alright. Okay, kerja. Okay, ceritalah sikit. Ada tak soalan yang korang nak tanya? Come on. Just ask me some questions. Saya ni kan, aku dah makan sarapan tadi tapi kepala otak aku ni belum makan. Sebab apa dia belum dapat soalan? Bila ada soalan, hujan love. Tu dia Anas Azmi. Terima kasih lah. Mana kau punya gang semua? So, dia orang lah tekan love. Kan si Liza lah tu, siapa tu, si Shida, si siapa lagi, Akak Alia tu, Zalina, Kak Zalina. Munira mana Munira? Dia sibuk dengan dia punya ni Dia punya apa? Dia punya result loh. Sebab aku tengok dia dah 2-3 hari dia tak masuk kelas. Okay, tekan. Teruskan sambil tu tanyalah soalan kan. Tanya soalan yang mungkin apa-apa pun tak apalah. Aku dah macam malas lah korang ni tanya soalan pun tak reti. Aduh, aku kat luar ada orang tanya soalan tak berhenti-berhenti. Ni adik-adik aku korang ni nak tanya soalan pun takut. Bukan takut, tak tahu nak tanya apa. Aku suka tengok kau je lah bambu nak tanya. Aku pun macam tak boleh tanya lah. Macam tu Alright, kita teruskan. Kita tunggu sampai 1,000 baru kita nak macam kongsikan dia punya whole proses hari ni. 7 lesen. Dia lesen. Alright, soalan. Apa dia soalan? 7 untuk mendapatkan lesen. All this untuk lesen. Benda-benda ni semua untuk lesen. Lesen untuk kaya. Alright, all these kita buat lesen untuk kaya. Tak nampak Okay. Aku jadi macam ni. Dia nampak sikit. Okay, lesen untuk kaya, brother. Oh, okay. Alright, ada setengah ni ada soalan. Baguslah, terima kasih lah korang tanya aku soalan. Barulah boleh berbual sikit. Okay, dia punya soalan first Dia tanya apa ni? Ada setengah orang banyak fikir sampai tak berani nak bertindak pun. Banyak sebab-sebab banyak dengar. Itu bukan fikir. Orang fikir ni dia ingat Allah.
Kan, orang fikir betul-betul dia ingat Allah, itu fikir. Kan, apa kita nampak ingat Allah, itu baru fikir. Kalau kita duk fikir macam nak buat duit, macam nak duit, itu bukan fikir. Itu menjahanamkan kepala otak. So, you tak akan dapat satu pun jawapan yang betul. Dia akan hanya bawa awak kesesatan, babe. Sebab tu fikir, ni fikir Allah ciptakan. Fikir. Jadi bila kita fikir tu kita dapat rahmat Allah dan barulah kita dapat penyelesaian untuk masalah tadi ataupun kita dapat ilham, kita dapat banyak benda. Itu maksud fikir. So bila saya cakap fikir, bukan saya cakap fikir macam nak fikir Allah. Alright, fikir. Allah ni boleh bagi kita semua. Fikir. Fikir ciptaan Allah. Kita mula menangis mengingat benda-benda macam ni. Nikmat yang Allah fikir. Itu maksud fikir yang sebenar-benar fikir. Alright, so itu yang abang maksudkan. Alright. Kalau kau fikir macam tu, kau tak akan dengar benda negatif. Kan, cuma bila kau fikir benda-benda dunia ni, memanglah penuh dengan negatif. Sebab tu aku cakap, bila fikir, Allah bukan suruh fikir benda tu, Allah suruh fikir kejadian dia. Allah suruh fikir. Fikir. Macam mana aku buat benda ni, macam mana aku jadikan, macam mana kau dapat nikmat ni. Fikir benda tu. Alright? Adakah 21 lebih teruk daripada 22? Tak. 2022 pun tak teruk pun. Mana dia teruk? 2020 pun tak teruk. 2021 pun takkan teruk. Mana benda yang teruk? Yang teruk kita. Kita yang meletakkan benda tu teruk atau tak teruk. Sebenarnya benda tu tak teruk. Kita, otak kita dah jadikan dia teruklah dia. Sebab Allah mengikut hambaan, sangkaan hamba dia. Kalau kita fikir benda tu susah, dia susah. Kalau kita fikir benda tu macam tak boleh nak buat, tak boleh nak buat. So fikir, right? Itu adalah dalam otak kita. Pada saya tak. 21 sebenarnya memberikan banyak peluang. Sebab tu ilmu kewangan tu penting. Sebab tu saya nak awak datang program 2021. Kita memang susun untuk bagi anda satu strategi yang sebenarnya holistik. Kita bukan hanya nak macam nak jadi terror dalam apa yang buat. Tak, kita nak holistik. Right, kita nak jadi kita nak jadi umat Nabi Muhammad yang berjaya, yang cermelang di dunia dan di akhirat. Itu kita punya motif, kita punya jihad, kita punya perjalanan. Alright? So itu yang kita nak buat. Hadijah, saya nak invest in Cambodia, beli tanah untuk set farm. What should I look for or what I know? First of all, you must know Cambodia. So you first of all, you must know Cambodia. Alright? You must know somebody to look after your whatever. You must have a team. Or are you going to migrate there, or do you have anyone there? If you have, then only you can move forward. Alright? So first of all, you want to ask yourself, why you want to invest in Cambodia? Why? What's the reason? Right? That's the first one. Why? And then what you want to do? What you want to do with that investment? What do you want? You want to do a farm? What kind of farm? Alright. So you need to know what. Alright. And then where in Cambodia? Cambodia is not like small. It's where? Which part of Cambodia that you're talking about? Cambodia have different geography, different economic punya Ada bandar dia quite expensive, ada bandar dia yang baru and everything. One tip I can tell you, if you really want to invest in tanah and everything, go for the places that belum ada McDonald's, belum ada Starbucks, kalau tempat tu belum ada lagi, that means they still have potential for increase in that land price. Kalau dah ada benda-benda ni, the land price will go very, very high, right? Itu satu simple tip. Okay? So, and then how you want to do this now? Alright, how you want to do this? Okay, are you going to get somebody to work for you, or are you going to fly there, which you can do until certain years? Or how you want to do it? So you need to plan out, and then when do you really look for investing in there? Alright, so you need to do some homework. Lepas tu baru you boleh actually move forward dengan benda tu, right? But it's a good idea that you have some plan, but you must do it properly. Boleh And then kita ada Zan Kedah. Betul, macam mana nak latih diri kita agar pandai berfikir positif, bang? Banyak sangat virus di dunia ni menyerang sekarang kita. Beristighfar. Aku dah cakap 3 benda kau buat. Alright, Zan, kau buat 3 benda. Right, first kau ikut aku satu. Best. Be excited to solat. Solat tu jaga banyak benda. Solat tu jaga banyak benda. Kalau kita ikhlas dalam solat kita, solat tu jadi mudah. Kalau dulu memang saya boleh rasa benda ni. Bukan saya cakap saya ni alim ke, saya ni tak ada. Aku ni memang orang paling tak betul. Alright? Tapi dulu memang berat, babe. Nak solat ni macam rasa susah sangat. Nak solat
4 rakaat, even 4 rakaat kalau malam nak bangun tahajud 2 rakaat pun susah. Nak sembahyang duha 2 rakaat pun rasa macam susah. Tapi ya Allah, aku boleh rasa nikmat dia sekarang ni. 6 rakaat, 8 rakaat macam tak ada benda, macam senang, macam mudah sangat. Jadi solat, jangan kita tinggalkan solat. Kedua, kita nak berselawat banyak-banyak. Berselawat ni dia memberikan minda kita satu activation. Jadi orang yang banyak berselawat, awak tengok otak dia memang luar biasa. Orang yang banyak berselawat, awak boleh nampak otak dia memang luar biasa. Alright? Orang yang berselawat ni, otak dia sungguh luar biasa. Mereka ni mempunyai satu ciri yang sangat best. Alright? Ini untuk Islam kita ada special. Right? Lepas tu kita bersedekah. Alright? Kita nak bersedekah. Maksudnya setiap hari bahagi sedekah. Alright? Itu satu. Dan seterusnya, macam aku cakap, sumbat benda-benda positif dalam kepala otak kau ni. Sumbat benda-benda yang positif. Alright? Benda-benda yang positif. Bersangka baik pada segala kejadian. Alright? Berkelompok dengan orang-orang yang best. Hari-hari dengar kuliah agama. Hari-hari dengar kuliah subuh, kuliah maghrib. Dengar benda-benda ni. Jadi kalau kita tahu kita ni senang sangat terlibat dengan virus-virus ni, kita kena shield diri kita. Kenapa dia orang sibuk sangat cari vaksin? Kan? Sebab bila dia menyerang habis kan. Jadi kita kena buat persediaan tu. Sebab itulah awak kena bersedia dengan benda-benda macam ni. Banyakkan beristighfar. Setiap kali, setiap hari beristighfar semampu yang kita boleh. Alright, saya tak nak letak number dekat sini, tapi semampu yang kita boleh. Selagi kita boleh beristighfar, kita beristighfar. Kita berzikir dengan nama-nama Allah. Kita berzikir dengan nama-nama Allah dan kita berselawat. Ini antara benda untuk soul, body and mind. Alright, bila awak boleh buat benda ni, awak akan nampak banyak benda. Ini untuk Zan Kedah. Saya nak invest tanah dekat Bangladesh. Sama jugalah kau nak invest kat mana pun. Benda yang aku cakap tadi. Sama juga adik, bagus kau nak invest. Tapi kau kena tahu kenapa kau nak invest. Where and all those stuff yang saya cerita. Alright? Okay, itu sedikit sebanyak saya dah jawab soalan. Saya nak just ulang balik. Lesen untuk kaya ni ada 7 benda yang saya sediakan. First kali yang saya nak awak faham adalah keyakinan. Alright? Kalau awak tak ada benda ni, awak jangan nak bermimpi lah. Kau bolehlah pergi belajar dengan macam-macam guru yang kau nak hebat-hebat sangat tu pun kau belajar. Kalau engkau sendiri tak ada keyakinan pada Allah, engkau akan ketinggalan. Engkau tak ada keyakinan pada diri, lagilah kau hancur. Right? Engkau memang tak yakin. Kau ni macam memperlekehkan ciptaan Allah. Orang yang tak ada yakin diri pada diri kita sendiri ni, aku minta engkau bertaubat lah. Right? Bertaubat. Sebab apa? Sebab engkau ni ciptaan Allah. Engkau memperlekehkan dengan cakap aku tak ada kelebihan. Come on lah. Setiap ciptaan Allah tu terbaik. Right? So tu diri. Dan ketiga adalah matlamat. Yakin pada matlamat. Sebab benda ni mungkin nampak macam simple, tapi sebenarnya ramai orang dia tak yakin pada matlamat dia. Kalau tanya berapa ramai yang kat sini sebenarnya dah pergi macam-macam seminar, dia nak jadi kaya, dia nak jadi apa? Dia nak jadi jutawan. Tapi ramai yang sebenarnya tak jadi sebab dia tak yakin pada matlamat. So that's the first one yang kita dah bincangkan. Kedua adalah kita kena ada satu kaedah dalam kita mencapai ni, iaitu particular. Maksudnya kita sangat-sangat particular terhadap apa yang kita nak buat. Kita mempunyai pelan yang terancang. Kita mempunyai susunan jadual yang terancang. Kita mempunyai perbelanjaan yang mengikut apa yang kita telah tetapkan untuk mencapai matlamat tadi. Kita ada satu panduan, satu kata orang tu direction, satu compass untuk kita ke sana. Jadi you kena ada that particular and you tak ada doubts mengenai benda tu. Maksudnya apa yang awak nak capai tu awak tak ada doubts. You have no doubts. Awak yakin sangat itulah yang akan jadi. That's kaedah yang kedua yang ramai orang berjaya ada ni. Kaya. Ketiga adalah sifat ada. Orang ini adalah satu benda yang sebenarnya kita perlu pupuk. Sebab rezeki konsep dia ada. Tak ada dalam whatever pun rezeki tak ada. Rezeki tu ada. Tapi masalahnya yang tak ada adalah dalam kita tak ada benda tu. So awak kena ada dalam minda awak supaya awak dapat mencapai ataupun menarik benda tu. Jadi apa maksudnya? Sebelum kita rezeki tu ada. Awak kena yakin benda tu, rezeki tu ada. Kan rezeki tu ada. Awak kena berdoa banyak-banyak, doa secara ikhlas, tunjuk, buat kerja, doa yang terbaik apa? Buat. Awak nak rezeki tu awak kena buat. Alright? Sebab tu seterusnya bila dah ada, awak dah kena fikir dan buat.
Tak boleh awak berfikir, tengok kan dan semua ni tapi tak buat. Tak boleh. Awak kena fikir dan buat. Minta Allah untuk Allah berikan awak kekuatan dan hidayah untuk awak bertindak. So that is fikir, buat. Dah buat insya-Allah kita dapat. Dan dapat ni awak tak perlu risau kerana awak dah dapat dah. Yang penting buat. Dengan fikir dan buat. So fikir dan buat awak akan dapat. So ini adalah formula yang digunakan oleh orang-orang yang memang mencapai kekayaan yang luar biasa. Dan seterusnya, ini yang untuk aku cakap tadi Zan. Otak ni kena sumbat. Otak kita ni kena sumbat dengan positivity. Dengan positif, perkataan positif, pendengaran positif. Sebab tu, the best cara untuk kita menyumbat dalam otak bukan dengar orang. Cakap pada diri sendiri, babe. Right, I'm handsome. Abang Abu, the most handsome guy in the world. Abang Abu memang look macam Shah Rukh Khan, the best gila, babe. Abang Abu, wow, smart, handsome-nya. InsyaAllah, dia manis sangat. So, cakap benda-benda yang positif. Sumbat. Sumbat. Apa yang kita nak tu sumbat dalam kepala otak kita. Kita jangan tunggu orang lain sumbat. Biasanya orang lain yang akan sumbat yang negatif kau cakap tadi. Kalau kau sangat mendengar, engkau akan disumbat dengan benda-benda yang negatif yang kau dengar. Sebab tu kita kena cakap supaya kita sumbat dalam otak kita benda-benda yang kita nak. Dan seterusnya adalah apa yang semalam kita bincangkan, give. Alright, give more than you get. Alright, give more than you get. Beri lebih daripada apa yang kita terima. Itu adalah rahsia menarik. Rahsia menarik kekayaan ni adalah give more than you get. Sebab kita sudah bersama-sama dengan diorang. Alam ni kan, alam ni dia bagi, sebenarnya dia bagi lebih daripada apa yang dia terima. Sebenarnya ada yang dia tak terima langsung. Kan, dia bagi dan bagi dan bagi. Jadi, kita ni bila kita bagi dan mengharap ataupun dapat, kita beri lebih daripada apa yang kita terima, kita dah macam seolah-olah kita dah jadi member dengan, sedara dengan alam tau. Dan bila alam, kita kalau ada saudara kaya yang best kan, dia mesti bagi kita kan. Sama je, alam tu akan bagi pada orang yang mempunyai sifat-sifat alam. Iaitu yang ke-6. Dan the final is all about gratitude. Ataupun sifat yang kita cakap bersyukur. Alright. Tapi syukur ni bukan syukur yang kita syukur-syukur. Syukur betul-betul punya syukur. Dengan rasa ikhlasnya bersyukur. Jadi itu nombor 7. Iaitu kita bersyukur. Maksudnya give that gratitude tau. So the whole mental, your mind, your body, your soul align to say thank you. Right? Sebab tu kita orang Islam ni best. Sebab apa kita ada solat, kita ada berzikir, kita ada puasa, kita ada zakat, kita ada banyak benda-benda yang sebenarnya kalau kita tengok adalah di mana bila buat benda ni, it's all about your mind, your body and soul. Alright, bila you align dan you give gratitude, ya Allah, that's the most powerful. Alright, bila kita cakap gratitude ni bukan cakap alhamdulillah, bersyukur sahaja, tapi dengan penuh jiwa. Iaitu bila kita cakap alhamdulillah, otak, badan, jiwa, semuanya berterima kasih. Maksudnya kita dalam satu keikhlasan tanpa ada apa-apa, kita berserah pada Allah, kita berbincang ataupun bercakap dengan Allah ni dengan tanpa apa-apa tau. Dia semua align. Body, mind and soul. Bila body, mind and soul mula bercantum dan kita berdoa atau kita mengucapkan terima kasih, kita bersyukur, itu sangat power bit. So benda ni saya nak awak praktis lah. Sebab Abang Abu ni bukan orang yang belajar. Sebab aku tak belajar. Aku tak pergi sekolah tinggi. Tapi aku buat bit. Aku buat benda, aku rasa macam banyak benda yang Allah bagi aku belajar dengan cara macam tu. Jadi, itulah yang saya sampaikan. Jadi, ini adalah lesen untuk kaya. Right? Lesen untuk kaya. Ini adalah tambahan dalam modul Abang Abu. Kalau awak tahu Abang Abu, kita ada rukun kaya kan. Rukun kaya, kita ada amalan kaya. Yang ini lesen kaya pula. Kita ada rukun untuk kaya. Amalan kaya. Ni lesen untuk kaya. Rukun ni dia lebih kepada
mind tau. Daripada soul. Yang ni daripada soul. Kan? Yang ni adalah action. Mind dan ini adalah mind. Ini adalah persiapan mind kita. Right? Persiapan mind, body and soul. Dahsyat juga aku ni. Alright, apa ni? Apa katanya? Syarukan. Sebelum kaya, duit kita kena kaya jiwa. Betul? Sangat setuju Zan. I love this. Alright? Memang betul Zan. Kekayaan yang sebenar adalah kekayaan jiwa. Betul? Very good. I love that. Dan Assalamualaikum Rohani Osman Nurah Spa. Alright. Macam mana nak bertindak untuk menandakan kita bersyukur kepada Allah? Macam nak bertindak? Macam mana nak bertindak dengan menandakan kita bersyukur Allah? Senang je. Alright? Buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Itu je nak menunjukkan kesyukuran pada Allah ni. Kita tinggalkan semua yang Allah larang dan kita buat semua yang Allah suruh. Itu je tanda kita bersyukur. Tanda kita betul-betul bersyukur adalah buat semua yang Allah suruh dan tinggalkan semua yang Allah larang. Itu je nak kita sebenarnya nak gratitude pada Allah. Kalau kita nak bersyukur pada Allah, itu je. Dia bukan, yelah memang lain tu betul lah sebab benda tu Allah suruh macam sedekah. Tapi ramai orang tertumpu pada benda tu je. Itu yang menunjukkan bersyukuran ke? Tak. Bersyukur bermaksudnya kita meninggalkan segala larangan Allah dan kita patuhi segala perintah Allah. Segala perintah kita ikut dan segala larangan kita tinggalkan, maka itulah orang-orang yang sebenarnya bersyukur kepada Allah. Itu sajalah. Alright, kita dah pukul 10. Saya ada meeting betul-betul dekat bawah. So saya nak just make sure that saya bawa benda-benda yang saya perlu bawa untuk saya bersama-sama dekat bawah. Alright, so itu saja daripada anda semua yang sama-sama mengikuti Abang Abu pada hari ini. Kita ada 12,000 orang yang menonton. Kita beri tepukan kepada semua yang mereka kerana ilmu yang awak dapat adalah ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu yang mungkin awak tak akan jumpa dekat mana-mana. Mungkin awak adalah jumpa persamaan. Mungkin dari segi praktikal ni ramai orang tak berapa faham tu macam mana nak mempraktikkan apa yang mereka belajar, apa yang mereka dapat. Saya tunjukkan pada anda apa cara untuk awak, apa kata orang tu, mengaplikasikan benda ni. Alright. Terima kasih Aslina Abu Hassan macam. Okey, Rohani bagi tips sikit bang cara nak tarik pelanggan. Senyum banyak-banyak. Senyum, doa pada Allah dan awak terus bercakap jujur. Alright, cara dia senang je. Alright, kenapa Abdul Rahman Auf baik, Nabi kita pun baik. Kenapa dia jadi seorang yang sangat hebat? Satu adalah akhlak dia orang, sifat. Sifat jujur, amanah, fatana dan tabligh. Alright, so dalam bisnes awak nak menarik pelanggan dengan betul, sebenarnya awak boleh first kali awak kena bersifat jujur. Alright, walaupun kejujuran awak mungkin pada pandangan awak macam rugi babe kalau aku jujur rugi. Tak, sebenarnya awak tak rugi. Alright, jujur. Amanah. Alright, amanah ni bila awak berjanji, awak cakap benda tu, awak orang tu beli produk, awak janji, produk ni akan buat maksudnya awak kena pastikan itu adalah amanah. Amanah awak untuk memastikan benda tu jadi. Alright, kalau awak buat benda tu, pelanggan akan tertarik dengan sendiri. Alright, dan ketiga adalah awak kena membuat perancangan. Alright, perancangan untuk awak punya pelanggan ni kan, dia datang, awak kena rancang dia punya perjalanan. Alright, okey, awak datang, awak dalam keadaan awak kena belajar benda ni. Alright, lepas awak belajar benda ni, lepas tu belajar benda ni. Kita susun, kita bagi dia satu perancangan, apa yang sebenarnya dia merancang untuk capai apa yang dia nak. Dan last sekali adalah menyampaikan. Kita menyampaikan kebaikan dengan apa yang kita buat. Kita menyampaikan dia macam ni tau. Dia kita buat, maksudnya kita tunjuk dengan dapat duit, kita berzakat, kita menolong orang, jadi kita menyampaikan perkara-perkara yang baik menerusi apa yang kita lakukan. Bila kita buat benda tu, dia akan automatic, brother. Sister tadi Rohani. Alright, Siti Fatimah, okay, thank you terima kasih beri pencerahan, terima kasih bang, mohon halalkan ilmu yang diturunkan. Semoga Allah mudahkan urusan dan murahkan rezeki Abang Abu. Amin, amin ya rabbal alamin. Alright, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa, saya nak satu jawab. Awak tolong saya. Saya nak awak tolong saya dengan share. Alright, share benda ni. Dan saya nak awak juga regular. Setiap hari datang tengok, belajar, tanya soalan. Alright.
biar kita grow. Dan bila abang-abang ada buat program, join program-program tu. Alright? So inilah benda-benda yang saya nak like you do for me. Alright? Okay, so itu sajalah kepada anda semua. Saya nak bagi tepukan kepada anda dan saya nak bagi bicycle, saya nak ada DJ. Alright, all this Okay, doakan saya sebab sekejap lagi saya ada satu projek yang bernilai 7 juta ringgit. InsyaAllah saya akan pergi ke first meeting. So kita akan jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best, 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 best.